kesembuhan. Minta maaf lah tapi terkuat kalau tak kena tu, saya minta maaf. Itulah kaedah tu ya. Ini penerangan saya sangat penting. Ubat di sini hanya 1% saja di rumah yang 99%. Kena buat tiap-tiap hari, at least paling kurang 7 hari. Paling baik selama 40 hari, lebih baik selama 3 bulan ya puan ya. Kena buat tiap-tiap hari. Waktu start ni saya nak cerita. Memang masa 2 minggu. Contoh puan normal cik kata, alhamdulillah ada ansur. Kalau ada ansur tak perlu datang pun tak apa. Tapi nak datang juga lepas 2 minggu boleh. Maknanya gap kita antara rawatan seterusnya kalau rasa nak datang merawat, nak dirawat seminggu atau 2 minggu lah. Ini ataupun 40 hari. Paling baik 3 bulan. Dalam tempoh 3 bulan saya nak eloknya jangan campur kaedah orang lain. Saya bukan posesif, maknanya saya nak kontrol sakit saya. Kalau tak tahan saya nak tengok orang lain, tak ada masalah lah. Cuma pastikan kita tidak kacau barba ataupun confused lah. Ustaz ni khabar baca macam ni, puan minum macam ni, masa ni macam ni. Ustaz ni kata lain masa pula. Ya, jadi kita dah confused, dah kita dah tak boleh nak hukum ya. Jadi biar perawat seorang dulu untuk tempoh 3 bulan ni, tapi dia fokus ya. Itu satu. Yang kedua, syarat nak sembuh. Satu, makcik kata ya Allah sembuhkan penyakit saya, yakin Allah Ta'ala sembuhkan ya. Dia kata ya Allah sembuh penyakit saya, boleh tak sembuh macam ni? Allah Ta'ala kata waktu hamba aku minta pada waktu Nabi ketika aku nak bagi, minta sembuh-sembuh. Khabar kat situ, ya Allah saya yakin kau sembuhkan ya Allah. Kena cakap begitu, insya-Allah Allah Ta'ala bagi sembuh. Yang kedua, redha. Puan kena redha. Kenapa saya nak tahajud, saya pula hati dia sakit, orang lain tak semayang, sampai sakit, pusing, tak pernah. Jangan cakap macam satu sikit kanser, doktor kata tak ada harapan hidup. Cerita betul. Stage yang keempat, dia lagi 3 bulan dia hidup. Mula-mula dia tak ada terima hakikat. Kemudian satu hari dia bangkit pada tidur, dia kata ya Allah Tuhan aku hamba, ni nasib bahagian aku. Redha, pasrah ya Allah, redha. Bila dia redha, dia sembuh penyakit. Dia cerita betul. Tajuk dia redha, dia sembuh penyakit. Kena sabar ya. Yang ketiga, jangan kata Tuhan zalim kita. Allah tak uji sakit mana Allah tak sayang. Nah, yang Nabi Daud diuji dengan sakit macam mana? Tidak. Yang Fir'aun rasakan sakit, terpusing leher, tak pernah. Ya Tuhan sayang, dia tahu malam-malam terbangkit, bangun tahajud, nangis minta kepada Allah, ya Allah sembuh penyakit saya. Dia tahulah. Kalau berat mata memandang, perempuan yang merasa. Saya ni nasihat kepada tanggungjawab saya. Ya. Yang kelimanya, Rasulullah sabda demam 2 hari menghapuskan dosa sepanjang tahun. Tengoklah 9 bulan sakit, tidak bertahun sakit. Sebenarnya setiap detik yang berlalu, waktu kita sakit Tuhan menghapus dosa, mengangkat darjat ya. Membahagiakan, dan Tuhan puji dengan sakit di sini Tuhan ganti nikmat rahmat yang lain, tempat lain yang lagi besar. Ada rahmat di sebalik kehidupan. Nah, jadi kita ni Tuhan puji sebab Tuhan nak ampun dosa supaya tak bagi di akhirat dia bakal berlaku. Saya ni ujian pun tak nak, dosa pun tak nak, sakit pun tak nak, neraka pun tak nak, kalau buat tebus. Kalau ada rezeki lebih kita tebus kafarah dengan cara dia saya beritahu. Tolonglah kerana penyakit susah sangat sembuh. Ubat harus dia 40 kali tak sembuh-sembuh. Oleh itu eloknya buat doa selamat, solat hajat, sembelih seekor kambing. Ya. Jadi kaedah ulama untuk penyakit yang susah-susah sembuh, ya. Tertembuskan begitu, ya. Dia cuci harta, kita sedekah, nak cucikan tubuh badan, darah kita dengan darah juga kita sembelih kambing. Ini kaedah ulama untuk penyakit yang susah-susah sembuh, ya. Ada satu orang ni yang ke-20 gila sejak muda dah. Saya berubat ada 2 kali. Kali kedua saya kata beginilah Pak Cik, buat doa selamat, solat hajat, anak Melaka Johor balik ke 20 sebelah kambing. Sebelah selang 3 hari di WhatsApp saya, alhamdulillah Ustaz, ayah saya dah sembuh dengan Allah Ta'ala. Sebab ulama kata setiap darah yang mengalir mengampun dosa, mengangkat darjat, membahagiakan, murahkan rezeki, bagi sehat tubuh badan kita. Kalau ada rezeki lebih buat macam tu ya. Buat di rumah kita paling baik sekali puan ya. Buat di rumah, buat di surau. Minta Tok Imam, Ustaz dah tolonglah, saya nak buat ada hajat sikit. Minta belajar doa selamat, solat hajat kepada pihak saya ya. Sembelih kambing seekor, insya-Allah sembuh. Yang satu orang 2 tahun tak berjalan. Hari ni sembelih, esok boleh jalan. Ini cerita betul. Saya tak bohong, bukan saya jual kambing ya. Ini kaedah ya. Ketebus kafarah kambing. Ustaz, saya tak ada modal lagi, kambing 8,5, makan 1,500 dah. Ada modal. Kalau begitu, buat sedekah subuh dipanggil ya. Bakso tabung letak di pintu bilik kat sini. Celik-celik mata, suami pun buat. Tuan punya badan, isteri pun buat, ambil RM1. Makcik kata, ya Allah saya niat tolong susah, tolonglah saya susah, saya sakit, tolonglah saya, Allah saya niat tolong susah, tolonglah saya.
RM40 tiap-tiap hari. Nabi SAW bersabda, as-sadaqatu tazidul umur wa tadfa'ul bala. Sedekah panjang umur, mengangkat bala. Takdir penyakit puannya tak semua sembuh. Nah, sampai sudah berubat harudin 41 kali tak sembuh. Tapi berkat sedekah hari-hari, Allah Ta'ala kau ketentuan yang buruk ganti dengan ketentuan yang baik berkat sedekah tadi. Dipanggil qada' mu'allaq, ketentuan Tuhan boleh diubah-ubah amalan kebaikan seseorang. Takdir penyakit kecil ni tetap tak sembuh. Nah, berkat sedekah hari-hari mudah-mudahan sembuh. Nah, takdir nyawa kita sampai minggu depan saja dalam malam lori dah. Nak digoreng pisang bom dalam malam lori tinggal. Tapi berkat sedekah hari-hari Allah Ta'ala panjangkan nyawa kita. Ini rahsia sedekah panjang umur menyembuhkan. Sebab tu ada hadis Nabi kata, tidak tertolak bala kecuali dengan doa, tak panjang umur kecuali dengan sedekah. Sedekah hari-hari. Jangan kira RM100 tiap minggu tu. RM1 tiap-tiap hari tu lebih utama. Al-qalil ad-dahim khairun min al-katsir munqati'. Sikit tapi terusan lagi baik daripada banyak sampai buta-buta. Ambil duit RM1 sedekah. Nah, ambil duit RM1 sedekah tiap-tiap hari, cukup minggu, cukup bulan, tabung dah penuh. Bawalah ke rumah anak yatim ke tahfiz ke apa ke. Saya kata seeing is believing, kata. Tengok mata kepala percaya. Saya tengok mata kepala doktor kata tak ada peluang sembuh dengan kajian saintifik yang canggih manggil. Tapi berkat sedekah hari-hari ya Allah sembuh penyakit dia. Dengan izin Allah Ta'ala cukup buat sedekah hari-hari, ya. Kemudian bernazar, kata suami pun nazar, isteri pun nazar, kata ya Allah kalau isteri saya sembuh, saya ingat saya nak puasa sehari, syukran lillah, sebagai tanda syukur kepada Allah. Orang nazar ni Allah Ta'ala tak akan ciput hajatnya untuk sembuh. InsyaAllah mudah-mudahan sembuh, ya. Yang seterusnya, syarat nak sembuh daripada gangguan makhluk halus, jangan terlampau banyak cerita bab gangguan tersebut, ya. Sebut nama dia, sikit-sikit jin, sikit-sikit jin, sikit-sikit jin. Nah, kata guru saya, obat alhamdulillah keluar makhluk ni. Turun pada pusat rawatan, masuk balik kawan ni tadi. Kenapa ingatan pada dia, seorang bagi kunci pada dia, buka pintu, masuk pintu hati kita balik. Jadi cik saya nak siapkan, tak lama ingat dia, banyak sebut nama dia. Dia jin tak tanya kita berdahan, dia buka berdahan tadi maaf. Yang siapa banyak sebut nama dia, ya. Dia ganggu ustaz ayat, ganggu ustaz ayat buat tak tahu pun. Jadi khabar, woi sakan ustaz ni, kita ganggu dia buat tak tahu, fed up macam ni, kita ganggu orang lain. Oleh itu, jangan terlalu banyak ingat dia, kita orang beriman ingat pada Allah dapat pahala, dapat tenang tidur. Ingat pada suami dapat pahala, anak ingat pada mak ayah dapat pahala. Dan kita selalu ingat jin, nak masuk ingat ke jin, nak PPM ingat ke jin, nak ikan sari ingat ke jin, minggu ingat jin. Jin datang lah, bagus ingat ke saya, bandingkan ingat ke Allah, ingat ke Rasulullah, ya. Jangan terlalu banyak ingat, sebut nama dia. Jangan gaduh hikayat kenapa saya sakit. Pada mana datang ustaz, berapa ekor jin datang jin-jin, benda tak nampak sebab pada Allah. Kalau silap akhir bulan, kita duduk teka-teka panggil nenek tak terima malam 40 hari. Serah gambar cerita ni kepada Allah. Jangan gaduh. Saya cakap saya berubat 10 orang, 10 version cerita kita. Cerita bohong ni, ada cerita kata sangka, ini kata jiran hantar, ni kata tak tenai lah, dibawa hantar lah ni. Ni kata silap beramal, yang ni kata rumah berhantu, yang ni kata dulu taman ni sebelum buka, itu gabungan jin, yang ni ada guna cerita ni sebenarnya, ya. Berubat sembuh, nak buat amal ibadat, sudah, ya. Saya masuk pada bahagian kedua, tekanan perasaan, sedih-sedih, marah, ternampak terbagi bukan-bukan, tak ada motivasi nak berujian belajar. Satu, jangan tinggal sembahyang. Nabi sebut banyak orang tinggal sembahyang subuh, sembahyang asar. Sembahyang subuh, sembahyang asar terutama daripada yang fardu yang lain. Jangan tinggal sembahyang subuh, sembahyang asar. Ini semua orang sembahyang belaka ni. Sembahyang hajat 12 rakaat tiap-tiap hari boleh lapik-lapik dengan sembahyang sunat yang lain. Yang sunat boleh lapik dengan sunat. Contoh, sali sunat duha ma'al hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Sali sunat ba'diyatul isya'i ma'al hajati raka'ataini ta'ala. Yang sunat boleh lapik-lapik. Sempurna 12 rakaat tiap-tiap hari. Masuk sembahyang ba'diyah, tahiyat masjid, gabungkan dengan sembahyang hajat dapat 12 rakaat tiap-tiap hari ataupun bahagi. Suami 6 rakaat, saya 6 rakaat, dapatlah 12 rakaat tiap-tiap hari. Saya cuti ustaz, kita minta suami lah sembahyang hari itu 12 rakaat, cukup 40 hari. Sembahyang hajat 12 rakaat tiap-tiap hari. Suami tolong bayangkan kalau isteri tak sembahyang, ya. 12 rakaat tiap-tiap hari. Lepas sembahyang subuh pada waktu pagi baca surah Yasin. Orang tua nak ngelak nyanyok, muda nak ngelak bila, budak ngelakkan hyperactive autism, ya. Dan tiap-tiap pagi lepas subuh baca Yasin. Rasulullah sebut dan sabda, baca Yasin sekali, khatam Quran 10 kali. Siapa baca Yasin dengan 3 tengah hari, mati dia mati syahid.
Siapa baca Yasin, sudah dimasak, makanan masak berubat untuk penyakit kita. Tolong baca Yasin tiap-tiap pagi lepas subuh makciknya. Kalau tak sempat baca Yasin, pasang sini surah Yasin. Buka YouTube ke, ya, search Yasin, Al-Afasi, ya, pasang tiap-tiap pagi. Ini tolong satu terapi jiwa kepada kita. Yasin tiap-tiap subuh, jangan lupa. Kalau kita down, stres, sedih, marah, ya, pasang CD Yasin. Yasin insyaAllah bagi tenangan berjiwa kita balik. Dia bagi nourishment kesegaran berjiwa roh kita balik, ya. Tolong baca Yasin tiap-tiap lepas subuh. Lepas mayang pegang dada, baca alam nashrah laka sadrak. Niat macam tu. Allah lapangkan dada saya, jiwa saya, ya. Kemudian kita niat di situ, habis akan baca 3 kali ke 7 kali ke sekali ke sapu dada kita. Ini bagi ketenangan jiwa kita. Teh, kopi, air gas, no. Zero kafein 40 hari jangan minum kafein. Teh berkompromi lagi, Nescafe, Coca-Cola tak mau. Jadi makcik ni dalam sedih-sedih dalam perasaan. Minum susu. Suami pakciknya beli susu segar, jenama putih paling baik sekali. Waktu sekarang dalam perasaan, sebelum tidur minum susu. Susu ni bagi ketenangan berjiwa kita. Sebab tu lama betul guru saya masa saya di Seria sebut, minum susu. Susu ni bagi ketenangan berjiwa kita, merapikan roh kita. Ya, dan minum susu ni bagi ketenangan jiwa. Pakai minyak wangi sebelum tidur. Makhluk ni tak suka bau wangi macam mana kita tak suka bau busuk. Dia tidak boleh menerobos negara. Dia ikut rongga dan buang jadi. Jadi sebelum tidur makcik kena calik minyak wangi. Paling baik kasturi, bau ni lah. Sebaik-baik wangian kata Rasulullah di Sahih Muslim, wangian kasturi. Saya tak tahan Ustaz, boleh kuat sangat dalam pening kepala. Downgrade sikit, kita menerus pun boleh. Bukan macam menerus. Nah, boleh lah kasturi pun boleh juga dalam tahan. Calik ujung jari ni, ya. Sebelum tidur calik ujung jari ni. Nah ni, ujung jari ni. Ini untuk menyendiri diri dan untuk bagi conscious, bagi segar otak kita ni, ya. Ini wakil mata kening, hidung, mulut, telinga, puting payudara, pusat, kemaluan depan belakang, sapu pada pakaian, sabun tempat tidur, jangan tidur sekali pakai minyak wangi terlebih dahulu. Dengar sedih rukiah tiap-tiap hari. Walaupun rukiah itu baca itu nampak macam jurus pada makhluk puji, rukiah yang sama lah saya ubat untuk kanser, untuk stroke, sakit fizikal. Tiap-tiap hari puan kena dengar, ya. Sebab ayat yang sama. Duduk atas kursi, tutup mata, telinga dekatkan speaker, cenangkan bacaan dalam hati. Bayangkan membaca Quran, pergi ke tempat yang sakit. Kebetulan kita sakit di sini, bayangkan di sini. Sakit kepala, bayangkan di situ. Sakit mata, double vision, bayangkan di situ. Sakit perut, bayangkan di situ. Ya, tiap-tiap hari dengar, bergantung pada tempat yang sakit, bayangkan di menjunah dan merawat tempat sakit tersebut. Tiba-tiba saya dengar Ustaz rasa nak muntah, bruk-bruk-bruk, maknanya ada unsur-unsur gangguan tubuh pada kita, tindak balan. Jadi pakcik tepuk di belakang pakcik ni, macam saya buat tadi. Pakcik buat batuk, muntahkan. Muntahkan. Sebab takut ada benda keluar, terkeram dalam perut kita ni, masih tak keluar-keluar lagi. Bentikan RNA mendentik tep kuku masuk dalam. Orang mati air daki dia buat tarik kita, enggak masuk tarik dan tarik kita makan. Kuat pernah terjadi pada kita, sebab tu kita mudah kena gangguan. Jadi dengar tiap-tiap hari sekitar sekali sehari, ya. Tidur, ni bab tidur pula. Jangan tidur siang supaya boleh tidur malam. Rekod saya baru datang 10 tahun tak tidur siang malam. Jangan tidur siang supaya boleh tidur malam. Jadi jangan tidur siang, tidur malam. Ya. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali, tidur lepas isyak jangan exceed lebih dari 12 malam. Kalau tidur lebih 12 malam macam tidur tak sihat. Daripada sakit badan semaya tak khusyuk, gangguan malam datang. Jangan tidur lebih dari 12 malam. Teh, kopi, air gas kurang. Minum susu lepas isyak, makan yang wangi sebelum tidur. Nah, macam tak boleh tidur malam, mata ni tutup telinga. Telinga ni ada kaitan dengan tidur, telinga ada kaitan dengan tidur, tidur ada kaitan dengan telinga. Waktu dalam Al-Quran sebut, fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada. Kami tutup telinga sebab kedua tersebut dapat tidur tahun lamanya. Ya. Jadi ambil bantal tutup telinga nak bagi mudah tidur. Ya. Dipagar diri sebelum tidur untuk kesihatan, untuk melindungi pada makhluk jin, manusia, untuk penyakit yang tidak diduga atau pada bencana. Cara dia lah, kena buat macam ni. Duduk menunjuk sebelum tidur, nanti baca, ya. Ingat, ya. Kalau tak ingat, banyak sangat semua saya dah tulis di sini lah. Baca Fatihah, ayat kursi,
3 kul selawat. Puan buat juga niat kesihatan ya, sambil diri sendiri sebelum tidur. Fatihah, ayat kursi, 3 kul selawat. Tiup sambil nafas sehalus jarum 10 saat. Yakin Allah akan sembuh penyakit kita bagi diri yang hebat diri kita. Tiup. Oh. Masa tiup tu niat untuk sembuh. Sapu tubuh badan kita. Jangan tidur kecuali kita buat ini terlebih dahulu sebelum tidur. Saya pun tidur Ustaz, mimpi budak kecil jatuh pada tempat tinggi, gelap, tersentak. Itu maknanya tanda ada gangguan. Orang yang tidur tersentak 70% kemungkinan memang gangguan. Oleh itu kalau tersentak begitu, duduk, buat begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Betul sekali. A'udzubillahi dua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim 3. Kemudian kata, wahai makhluk yang ganggu aku, pergi keluar dari sini, ubah tempat tidur. Siapa suruh buat tiap-tiap balik? Rasulullah semua bukan yang bohong semua ni. Inilah Sahih Bukhari. Rasulullah suruh baca A'udzubillah 3 kali, tiup, ludah 3 kali. Dia ubah tempat tidur gitu. Contoh, puan tak boleh tidur situ, jangan tidur dah, gagah tidur di situ. Tidur tempat lain. Jangan terus tidur lepas kena gangguan tadi, nanti takut episod gangguan tu jadi episod 2, 3, 4 100. Jangan nak betul gangguan. Alhamdulillah, ubah tempat tidur. Tidur bed lain yang biasa kita tidur atau ubah dengan suami. Bukan suami pula menjemput. Kita dah pokok pakai ubah tempat tidur. Ini saya nak gambar air jampi cara minum ya. Minum air jampi bukan minum macam air Coca-Cola, ada dekat dia. Kalau ada air Zam-Zam, jangan minum duduk, minum diri. Siapa minum duduk, mafdul, bagi kurang afdal. Orang yang ada hajat, minum air Zam-Zam, mudah hajat mafdul. Nah, ni air Zam-Zam, ngadap sunat, ya, selawat, niat daripada hajat kita, minum. Tak perlu jampi apa. Sebab air Zam-Zam ni dah hebat dah. Kalau orang benda saya Zam-Zam, pun jampi Ustaz air Zam-Zam, air Zam-Zam. Jampi benda ni dah hebat dah. Tak layak dia untuk dijampi-jampi, ya. Ini minum air jampi, cik ingat, ya. Ada 4 campuran air jampi. Perempuan pun sama juga. Ya, ini formula kita di sini lah. Air jampi paling kurang 3,000 banyak ni. Mesti campur madu. Nabi SAW bersabda, alaikum bisyifa aini al-asal Quran. Ubat 2 perkara, madu Quran. Quran dah settle dah, petang yang dia kawan dia. Quran dah settle dah tadi. Kawan dia madu. Orang berubat lautan Islam tak minum madu macam tak sempurna. Jadi satu sebut madu, satu sebut saw sekarang. Saya madu dah ambil dah. Saya dah tempat lain. Ya. Cuka. Nabi kata rumah ada cuka tak akan apa-apa ke dana. Setengah ulama kata rumah ada cuka, rumah sebut tak akan mesti sihir. Satu sebut kecil saja, gantung pada penyakit. Ya. Kalau angin mana pada perut, buasir, kestrit, cuka kurma. Lemah badan tak bermaya, nak buang side effect ubat dan sebagainya, kita cuka apple. Satu sebutir potong 2, masuk dalam. Sikit dia syarat. Ya. Minyak zaitun 7 titik. Puan jangan masuk 7 titik minyak zaitun. Detox ya, detox kita cantikkan balik organ-organ dalaman kita, limpa kita, hati kita, jantung kita, bawah pinggang. Ya. Jadi kita masuk 7 titik. Ya. Kacau melawan nak ranjam. Kalau tak minum sebab minyak zaitun ni pedas, saya buat kapsul gitu. Kacau melawan nak ranjam. Ni pusing tahu. Makcik nak masak ke, nak buat air teh, air kopi ke, semua melawan nak ranjam. Pusing. Ini selalu minum air jampi ya, ingat ya. Puan ingat ya, pegang macam ni. Ni menghadap kiblat. Bibir ni lepas ke sini. Tak begitu. Saya baca dah. Puan pula kena baca. Baca Fatihah. Niat masa ia akan nasta'in. Ayat kursi niat masa wala ya'udhu bihifdzuhuma. 3 kul Allah baca 3 kali. Selawat 3 kali. Semua dah ada sebab. Kalau saya ceritakan jadi panjang. Ya. Jadi tiup sambil nafas sehalus jarum. Masa tiup tu kita hajat dan kita pasang niat kita. Setiup. Oh, kata Allah kau sembuhkan ni asbab sahaja apa yang Nabi minum, saya akan ambil berkat dan sembuh penyakit saya. Allah tak nak sembuh. Ni asbab saja. Masa tiup tu niatkan gitu. Allah kau sembuhkan paling kuat. Ya. Minum air jampi paling kurang 3,000. Setengah jam sebelum makan apa-apa pada waktu pagi. Ingat ya. Setengah jam sebelum makan apa-apa pada waktu pagi selama 7 hari atau 40 hari. Ya. Ni air jampi lagi. Sebelum maghrib, sebelum tidur, ambil secubit, 2 cubit, 3 cubit. Saya ada tulis satu buku, satu bab berkenaan dengan garam bukit. Garam bukit ni tak mahu single refine, double refine. Ya, halajal tak mahu. Dia nak yang asli, ya. Dipanggil garam Himalaya. Sayyidina Ali karamallahu wajhahu kitab Sirrus Salikin sebut 300 penyakit sembuh yang melibatkan darah kita. Darah kita ni tercemar oleh bakteria, virus dan sebagainya atau abnormal, kurang normal.
Jadi menyebabkan penyakit-penyakit yang black. Jadi cantik darah, cantiklah kesihatan kita. Jadi ambil secubit, 2 cubit, 3 cubit garam bukit, apa masih melekat, bagi payam-payam, ya. Dia tidak ada risiko darah tinggi macam garam laut. Kacang, darah rajah. Makhluk ni pun duduk dalam darah kita. Inna syaitan lajri min abni Adam majrad, duduk dalam darah manusia. Nak nyahkan benda ni, nak nyah toksin, buang racun ke badan kita. Garam bukit tu lah. Dubik 3 cubit kacang, sama pegang, tiup, sebelum maghrib, sebelum tidur, minum air garam bukit. Tidak ada side effect. InsyaAllah darah tinggi tak naik. Ya, cubit, 2 cubit, 3 cubit. Ya. Dan waktu senja jangan keluar rumah makcik, ya. Senja kita sumpuh dia, sumpuh kita senja dia. Nabi SAW berkufus biar aku. Tolong anak kamu waktu senja. Jin menerkam anak kecil sehingga tak boleh tidur pada malam hari. Jangan keluar rumah waktu senja, nak pergi pasar malam, pergi 5.30 dan pergi sontok pukul 6 petang baru keluar rumah. Saya berubat banyak anak-anak sawan sini, koleksinya. Cerita lebih kurang semua sama, iaitu bawa keluar anak lepas pergi pantang pada waktu senja. Ya. Jangan keluar rumah waktu senja. Waktu tu mandi air batu selama 7 hari. Dua kena buat, sakit fizikal dan sakit gangguan. Mandi macam biasa, shampoo, sabun semua sekali. Rasulullah mengubah orang yang sakit dengan air sejuk menggigil sahabat tersebut. Kalau ada unsur kawan makhluk ni orang tak nampak terapi, lawannya air. Api panas, air sejuk gandakan kuasa air batu. Okay, mandi macam biasa, shampoo, sabun semua sekali. Pakcik buatkan tadah air baik. Lebih kurang 1 tong hitam besar, tong sampah, tak penuh ke air baik. Ambil segelas air jampi masuk dalam supaya ini air ini jadi air jampi. Ya. Garam bukit 2 sudu, jadi frekuensi gelombang. Dengan kecerdasan tersebut, pori-pori kulit terbuka, di dalam ada garam menyerap badan kita jadi ubat. Dia mau pokok 1 biji keluar masuk dalam, dia bukan ikut bomok. Ya. 5 pokok ni dia ada asid sitrik. Asid sitrik ni antitoksin. Contoh kita sakit sini, macam ambil 5 pokok gosok sini. Sakit lutut, ambil 5 pokok gosok ganyan pergi sikit. Ya. Kemudian air batu standard 7-Eleven 3 beg. Ada 7-Eleven Ustaz. Lori buat air batu tu ada di satu bandar. Masuk dalam, kacau sampai cair, duduk atas kursi, pakcik mandikan. Nak 7 hari mandi air batu ni. Biasa orang ada gangguan sakit sini. Ni ya. Ni 2, 3, 4. Dia panggil tulang 4 kerat. 40% gangguan duduk di sini. 60% duduk di sini, tempat pertemuan rambut depan, rambut belakang sini. Jadi curah tajam-tajam. Ambil 5 pokok, gosok dengan lap, terus pakai baju. Ini berlaku bila? Ini berlaku pada pukul 6.30 petang selama 7 hari ke atas. Malam pun boleh. Sebelum tu tak digalakkan saya. Ya. Lagi, saya kepas tangan Ustaz, saya kepas kaki. Ada rawatan alternatif untuk ni? Ada. Jangan air panas buang dalam besen banyak tu. 1 sudu garam bukit yang merah ni, 1 sudu kapur sirih. Rendam tangan. Kalau tangan kita ratup, saya tangan kepas Ustaz. Ada diabetes tak ada, tapi dia kacau saraf saya. Ya, gangguan boleh jadi, tak gangguan pun boleh jadi juga. Kedua kaedah yang sama. Rendam tangan. Air panas sikit daripada suam kuku. InsyaAllah dalam darah menjadilah lancar. Ya. Pori-pori kulit terbuka, garam jerak jadi ubat pada tempat yang terkupas tersebut, mineral. Ya. Jadi angkat terus pakai baju, ya, ataupun yang mandi tadi pakai baju tak payah lap. Kalau ini biar dia kering sendiri. Ya. Pening kepala, jangan terlampau cepat makan penadol. Minum air panas sepanas yang boleh, ataupun potong lime ni mau nipis setengah biji pegang, tubuh minum panas-panas masa-masa. InsyaAllah sekejap dia pening kita hilang. Ya. Garam bukit dengan garam kasar boleh goreng. Kubuh dalam wujudkan dalam kain lampin, tuang tempat sakit. Tuang tahu ya, bawah sikit daripada tumpu. Ya. Lagi minyak zaitun sapu tempat sakit. Kalau sakit kepala, sapu minyak zaitun. Sakit lutut, sapu minyak zaitun. Dan ada satu kaedah amalan kesihatan oleh ulama untuk melindungi diri dan ubat semua penyakit. Kalau baby, kita sapu minyak telon, tahu tak? Di lipat-lipat kita sapu macam kita sapu ke baby ni. Lipat-lipat kita, ya. Dan juga di sendi-sendi utama dan juga anggota sujud. Nanti minyak zaitun sapu ni. Sini, dan anggota sujud. Sebab Rasulullah SAW mengatakan bahawa minyak zaitun dia minyak yang berkat. Termasuk berkat, asal sapu tambah baik. Lagi Rasulullah SAW ada rumah. Takut rumah ada gangguan. 2 minit gabit. Rumah bersih, rumah wangi. Jangan kotor, jangan busuk. Itu sangat penting. Ya.
Saya dulu Ustaz Syarhan tahun 2001 sampai 2007 saya keluar pada dia. Saya wakil Ustaz Syarhan di Mesir tahun 2006-2007 Seriak. Jadi kita pakai rumah guna daun pandan. Bukan daun pandan dia masa asal dia kecut bau dia wangi. Sekarang dah ada wangi itu tak kacau lah. Jadi pasang wangi di rumah kita, ya, bagi dia wangi. Yang kedua, cahaya masuk, angin masuk. Tingkap depan buka, tingkap belakang buka, ada aliran udara. Tirai ni yang seikat, ya. Jangan bagi gelap cahaya tak masuk. Kucing bela luar rumah, tahi dia, kencing dia, makanan jin. Terus kata kau tak perlu duduk sangkau luar rumah. Kelawar mana rumah kita bergantung. Buang kelawar ni. Jadi mana ada kelawar tak sihat rumah kita, ya. Sawah mana ada rumah kita, ulama kata rumah ada sawah, orang urat tak sembuh. Buang sawah, ya. Yang kelima, air jampi bomoh, barang-barang lama, kering lama, cincin-cincin bomoh tak mau ada. Tu 13 Mei barang terbang ada saya. 5 bilah dia punya. Dia kata seperti Cina saya tak tahu. Ya. Ada je. Senogoro ada tu. Kering membuat muncul, membuat ekor lah. Jangan ada tablet ni lah rumah kita. Rumah kita tinggal 40 hari. 40 hari rumah tinggal jin duduk. Orang sakit jangan duduk mau rokok. Asal rokok, asal penyan, makanan jin. Nah, asal colok. Yang ke-9-nya, lepas makan malam basuh pinggan. Tulang dalam plastik, ikat dalam tong sampah. Ulama kata tak basuh pinggan sampai pagi, pendek umur, mahal rezeki, tumpu akal. Yang ke tak untung, ada tak pandai, bukan tak sembuh. Orang boleh pakai rumah, saya ajar kaedah pakai rumah. Takut campur-campur antara sakit fizikal, emosi dan juga masalah gangguan, ya. Buka tingkap sikit pintu, pasang CD ruqyah. Itu yang paling mudah sekali, ya, pakai rumah. Saya nak lebih sikit tu, simple sangat Ustaz. Ni air jampi. Air jampi tu segelas sembur dalam, ubah air pair, penuh, 1 sudu garam bukit. Beli kat Pakistan tu, kata saya nak kasturi atau urus lah. Sabu RM5, 5 liter, 5 ml. Curah masuk dalam sikit. Godek, suami azan, ya. Macam ni kaedah dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keluar dari rumah saya, pergi keluar. Syahadu la ilaha illallah, syahadu la ilaha illallah. Keluar. Jadi ulang sampai penuh rumah ni. Daripada tengah bawa ke tepi. Ini bukan begini, ya. Keluar dia pun dedek ni, ya. Tengah bawa ke tepi, azan. Azan ni ada 6 wajah, 6 sebab, ya. Takbir. Antaranya adalah untuk menghalau jin, ya. Sembuh. Wah, tak pernah azan Ustaz. Ustaz kata memang saya boleh buat sendiri, saya tak sempat. Jadi azan, sembuh rumah kita. Tengah bawa ke tepi, gila-gila dengan suruh keluar. Ustaz, suami tak ada, abang tak ada, saya tinggal. Yang perempuan boleh buat juga. Baca ayat 9 surah Yasin. Dan juga baca ayat 25 surah Baqarah, ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Keluar. Sembuh, ya. 3 kali sehari selama 7 hari. Lepas subuh, sebelum maghrib, sebelum tidur, waktu minum air jampi. Dapat sekali sehari, bilik kita saja pun dah Masya Allah dah. Buatlah selama 7 hari. Habis hari yang pertama, ambil 2 botol air jampi tu. 2 botol kosong, gau. Si master dah habis minum air. Bagi 2. Dapat separuh, ya. Buka penutup, ada satu surah yang sangat hebat untuk memangkau rumah. Namun surah Safat, satu surah selepas surah Yasin. Baca 1 hingga 10. As-Safati Safat, Fazajirati Zajratu. Tiup, tutup, letak takbir rumah. Situ satu. Tandas Ustaz, letak luar tandas. Maksud depan paling kiri, bilik Ustaz, dalam bilik tu lah. Depan paling kanan, ruang tamu Ustaz, letak belakang kasut, belakang almari. Takbir rumah. Ini kaedah Syekh Wahid Abdul Salam Bali untuk Ustaz Syarhan Harundin sebagai kamu letak 4 di rumah. Kalau rumah 2 tingkat, 2 set lah. Itu 8 botol sekali, ya. Yang terakhir sekali amalan untuk hajat, ya. Mudah makbul hajat. Dalam tempoh 24 jam sempurna. Cukup 70 kali ayat kursi, ya. Niat masa wala yaquluhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Sikit-sikit bolehlah. Pas mayang 15 cukup 70. Atau bagi suami isteri. Isteri 35, suami 35, niat yang satu, isteri sembuh. InsyaAllah mudah sembuh. Kita buat 70 kali ayat kursi. Dan kemudiannya amalan dinding-dinding yang sangat hebat, ya. Lepas subuh, lepas maghrib. Ini warid daripada Imam Tirmizi, ya. Hadis disebut untuk dinding-dinding. Siapa buat waktu subuh? Pagar sepanjang hari.
Siapa buat semasa lepas sembahyang maghrib, sepanjang malam dinding Allah Ta'ala utus satu malaikat jaga kita sampai ke subuh, hatta yusbih, hadis tersebutnya. Amalkan ayat ni. Saya jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim jangan ubah kaki dulu. Astaghfirullahalazim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Ini ayat dia. La ilaha illallah la syarika lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 10 kali, jangan baca 3 kali. 10 kali, ya. Dengan niat, dengan syarat ada niat. Intention bagi. Kita baca tok imam baca, kita baca tak tahu cerita tu kena menilai diri pada sihir. Yang kedua kena yakin. Yang ketiga istiqamah hari-hari baca. InsyaAllah dia pendinding diri yang hebat. La ilaha illallah baca 10 kali. Allahumma ajirna minan nar baca 7 kali sebab ada 7 neraka. Kalau kita baca waktu subuh, meninggal waktu siang, kalau kita ni penghuni neraka, akhirnya Allah Ta'ala padam nama kita di pintu neraka, ganti ke pintu syurga. Ini amalan Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Bila Allahumma antas salam, ubah kaki. Selesai. Wirid ni untuk kesihatan kita, untuk pendinding diri. Buat. Saya nak amalan kesihatan Ustaz, buat yang ni nombor 1. Ya. Yang tak akhir sekali betul tak akhir dah. Untuk pendinding diri pada sihir, pendinding diri daripada orang jahat, poket pagang, colek kita, pendinding diri daripada datang buas, datang bisa, gaduh bakar-bakar sampah, pak lepas tu dah pulang. Ya. Pendinding diri daripada kemalangan raya. Pendinding diri daripada bencana alam, naik ke tiang sempah, tanah runtuh, pandai pula tanah punya kereta contoh. Pendinding diri daripada penyakit yang tak diduga macam puan kan, sakit tak diduga. Pendinding diri daripada anak-anak kita pada enam yang tadi ada 7 jenis pendinding diri. Sebelum keluar rumah waktu pagi buat gini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca sampai habis wala ya'uluhu summa wa huwal aliyyul azim. Tiup kanan kali. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wala ya'uluhu summa wa huwal aliyyul azim. Tiup lagi. Tiup depan, baca sekali lagi. Tiup belakang. Tiup atas. Tiup bawah. Tiup keliling. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ni amalan-amalan ni bukan amalan bomoh, ni amalan ulama. Guru saya Syekh Muhammad Adil yang bagi amalan ni. Tuan-tuan, puan-puan boleh beramal. Setakat mana yang boleh buat, buatlah. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Benda-benda ni yang melibatkan jampi-jampi ni, jangan buka YouTube, Facebook, dan buka blog, tengok ayat ni, saya nak beramal selalu. Kejap lagi menjadi. Pada time, tak duduk dampingan kita, dia buatkan jadi benda ni. Tak? Kejap ni kita pula jadi bomoh. Sedangkan kita tak ada guru. Siapa tak ada guru, setan gurunya. Man ta'allama al-ilma biduni syekh fa inna syaitan syaitan. Siapa beramal tak ada guru, setan gurunya. Oleh itu amalan yang saya bagi ni pun dah memadai. Ya, saya ijazah pada semua pak orang boleh beramal. Semua yang guru saya bagi ni, saya bagi izin untuk beramal, jadi ada autoriti untuk beramal. Ya, buatlah setakat mana yang boleh. Boleh WhatsApp saya, telefon. Kalau saya untung saya jawablah. Dan yang dalam list itu adalah cadangan saya saja. Apa yang saya sebut itu semua ada di situ. Jangan bimbang, saya tak wajib beli. Kas kita lah, kas bajet kita ya. Niat untuk bantu Pusat Rawatan boleh survive, boleh tolong lagi ramai orang ya. Upah kita adalah saya ikhlas hati. Kepulauan bayar berapa sebagai tanda terima kasih ya pada Pusat Rawatan kita. Dan saya pun tak jadi kaya benda dia. Mana yang boleh khidmat masyarakat, saya khidmat masyarakat. Dan kita berhidup ni atas sumbangan daripada masyarakat lah. Cuma kebiasaan orang bagi 35, tapi nak bagi lebih boleh, bagi kurang pun boleh juga. Kalau tanya Ustaz berapa bagi, saya kata 35. Nak kurang pun tak apa, nak bagi lebih pun tak apa, pakai sikit, cuma betul ya. Ada soalan sebelum saya tutup? Tengok beberapa hari kalau makin okey, puan tengok, doktor check tengok ini steroid dah boleh buang ke radio sikit benda ni. Kita ambil air semayang, kita cepat-cepat sujud syukur Bila sujud syukur, insya-Allah Allah Ta'ala tambah lagi nikmat kesembuhan tersebut. Ya, dia tak jadi U-turn pula. Kau teruk pula, kita dah keluar, kau teruk pula. Sebab dan dia syukur, semua syukur, basuhan syukur ataupun sujud syukur, insya-Allah Allah Ta'ala tambah lagi nikmat kesembuhan ya. Semua ada di sini. Kalau tak faham nanti boleh WhatsApp saya ya. Tengok sama sebelum itu akan kemakan datang selepas minggu tempat 2 minggu lah. 2 minggu. Soalan? Di sini ya, kalau sebanyak sangat di sini lah, kalau tahu ni. Tengok nama yang bersuai dengan yakin selesai.